muka surat 13 baris 13 daripada bawah, faedah ikhtilaf ulama. Kita tengok muka surat 13 baris yang ke-13 di bawah. Faidatun ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama. Ikhtilaf bermaksud perbezaan pandangan. Garis ketan ikhtilaf. Ikhtilaf bermaksud perbezaan pandangan ulama. Islam memberi satu penghormatan yang tinggi kepada pandangan-pandangan, sehingga Nabi menyebutkan faman ijtahada in akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad, ada akal pun akal dan potensi dia, salah dapat satu pahala. Salah itu Allah bagi pahala. Kenapa? Islam menggalakkan kreatif, inovatif pemikiran di kalangan umatnya. Ya, itu disebut. Di dalam Islam banyak berlaku perbezaan pandangan. Seawal generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina yang lain, setiap perbincangan mereka mempunyai pandangan yang berbagai. Mengapa? Kerana Islam sangat menggalakkan pemberian pemikiran. Ya. Ikhtilaf ulama, perbezaan pandangan di kalangan ulama. Pada yang awal wajib, yang awal wajib apa dia? Ulama khilaf sini. Awal wajib atas mukallaf. Mukallaf satu istilah, ya, yang kita paham disebut mukallaf. Mestilah kita dapat memahami mukallaf bermaksud orang yang baligh dan orang yang berakal. Balighun aqilun, ya. Ke atas orang yang sudah baligh dan berakal, apa dia awal yang wajib? Apakah benda yang mula-mula diwajibkan oleh syarak, oleh agama ke atas orang mukallaf? Bermula qaul yang dipilih. Bermula qaul, maksud qaul, asal perkataan qaul ialah perkataan, asal maknanya, ya, tetapi digunakan untuk muncul perkataan itu. Apa dia? Pandangan. Muncul pandangan. Daripada pandangan itu lahirlah perkataan. Jadi qaul bermaksud pandangan. Ya. Bermula qaul yang dipilih, bermula pandangan yang dipilih oleh muhaqqiquna, waris usaha baca, muhaqqiquna
ma'rifat awal-awal yang wajib ialah ma'rifat. Ma'rifat itu dari bawah. Ma'rifat itu dari bawah. Maksudnya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awal yang wajib. Yakni yang pertama-tama fardu. Fardu itu dari bawah wajib. Yang pertama-tama, maksud pertama-tama yang awal fardu, awal wajib atas manusia itu ma'rifatullahi, ma'rifatullahi, ya? Maksudnya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ma'rifat segala Rasulnya, dan mengenali segala Rasulnya. Itu awal yang fardu. Mula yang fardu ialah mengenali Allah dan mengenali Rasul-Rasul. Itu satu pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, dan wajib atas ibu bapa, wajib atas, kira wajib yang berkawan dengan perkataan atas. Wajib, ya, perkataan wajib yang berkembang dengan atas. Wajib apa? Wajib apa yang berkembang dengan atas? Wajib syar'i. Wajib syar'i. Ada perkataan wajib, ada atas. Kalau kita Arab ni untuk perkataan kutiba ala. Perkataan lain itu untuk perkataan wajib atas. Ya. Kata Ibnu Qayyim, dan wajib atas ibu bapa bahawa adalah awal barang yang itu perkara yang, dalam kitab perkataan barang yang, maksud biasa ini adalah perkara yang diperdengarkan akan kanak-kanak, diperdengarkan kepada kanak-kanak, diperdengarkan akan kanak-kanak itu ma'rifatullahi, mula-mula benda yang menjadi kewajipan kepada ibu bapa nak bagi anak-anak dia dengar ialah ma'rifat Allah dan tauhid akan Allah. Tauhid itu dari bawah. Perkataan tauhid itu dari bawah. Tauhid maksudnya mempersekutukan Allah, mempertunggalkan. Asal perkataan wahada, ya, tauhid, dan tauhid akan Allah, ma'rifat Allah dan tauhid akan Allah, dan bahawa diajarkan. Apa maksud? Dan bahawa diajarkan, dan wajib atas ibu bapa bahawa diajar kan kanak-kanak itu apabila berakhir
mumayyiz. Dari sudut umur, mumayyiz lebih kurang 3 tahun setengah. Mumayyiz, ya, 3 tahun setengah itu mumayyiz, ya, kena ajar. Di sudut umur, tanda mumayyiz itu membezakan barang makan dengan benda yang bukan boleh makan. Terbeza. Yang ni kasut, yang ni roti, itu mumayyiz dulu, ya. Kasut kiri kanan nak kena tengok, kanan kiri kena fikir, tapi makanan tak kena, itu mumayyiz. Jadi berakal maksudnya mumayyiz akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya, mustahil atas Allah, ya. Dan barang yang harus padanya, barang yang perkara yang harus pada Allah. Umur 3 tahun setengah, 4 tahun sudah belajar. Allah itu ada, Allah itu berkuasa, benda yang wajib, benda yang mustahil. Mustahil Allah itu lemah, mustahil Allah itu jahil dan sebagainya, ya. Harus Allah mencipta kita dan diajarkan pula bahawa Nabi Muhammad SAW itu diperanakkan di Makkah, dilahirkan di Makkah, dan dibangkitkan dia jadi Rasul pun di dalam negeri Makkah. Ajarlah pada anak kita itu, walaupun dia tak faham, ajarlah. Nabi dilahirkan di Makkah, ajar. Dia pun sebut-sebut semai-semai, sampai nampak Nabi dilahirkan di Makkah. Apa kena lahir dia tak tahu, Makkah dia tahu, tapi tak diajar. Kemudian berpindah dia ke Madinah, ya. Kemudian berpindah ke Madinah pada umur 53 tahun, dan wafat dia, wafat, ya, wafat mati, meninggal dunia, dan wafat dia di dalam negeri Madinah. Dia meninggal di Madinah, asal orang Makkah, dibangkitkan di Makkah, mendirikan kekuasaan di Madinah, meninggal di Madinah, dan namanya Muhammad anak Abdillah dan anak Abdul Muttalib dan anak Hashim, ya. Dia itu adalah Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, itu nama dia. Kata setengah ulama, kata setengah ulama, muka surat 14 baris 9 daripada bawah. Masalah jika dimasukkan. Masalah, tengok muka surat 14 sumber. Masalatun,
9 baris di bawah. Mas'alatun, jika dimasukkan oleh yang mengambil wudu, satu orang dia ambil wudu, memasukkan akan tangannya, jika dimasukkan oleh yang mengambil wudu akan tangannya, kanan atau kiri, atau suatu suku itu dari bawah, satu suku itu dari bawah, mana-mana bahagian satu suku, bukan tangan itu bagi 4 masuk ke mana-mana bahagian. Ingat, tangan dia masuk wudu sampai ke siku, tangan dia masuk wudu sampai ke pergelangan, tangan dari seluruh doa sampai sini, tangan dia masuk wudu sampai ke siku. Masukkan mana-mana bahagian satu suku daripada keduanya kanan atau kiri. Jikalau sedikit sekalipun masuk mana-mana bahagian itu, sedikit sekalipun ke dalam air yang sedikit, perbincangan tentang air bila sedikit, bawah dari kedua kolam, tak sampai ke kolam. Bila masukkan tangan, kemudian daripada, apa maksud kemudian daripada? Sesudah daripada, selepas daripada, masukkan tangan sesudah daripada, selepas daripada, membasuh mukanya, dimasukkan tangan selepas daripada membasuh mukanya. Membasuh itu dari bawah, dalam jadikan walaupun terbasuh, dalam jadikan walaupun terbasuh, bukan mesti membasuh, terbasuh mukanya sesudah daripada ataupun kemudian daripada, sesudah daripada, selepas daripada, membasuh mukanya sekali. Jika disimpankannya hanya sekali juga, disimpankan itu garis bawah, disimpankan itu dilakukan, berdasarkan maintain sekali dia, maintain juga dilakukan sekali. Jika disimpankannya hanya sekali juga, selepas dibasuh muka sekali, tapi mana kata setelah dibasuh muka itu disimpan hanya sekali, dilakukan sekali, ditambah 3, atau 3 kali, jika dikenakinya meninggali dia, jika dikenakinya meninggali dia dengan tiada diniatkannya
akan simbol. Simbol tu dia mana geng bandar ya. Siapa yang banyak? Mai, kita banyak. Kita banyak. Kita banyak. Ha. Bulan. Bulan. Gaya bawah simbol. Simbol gaya. Dengan tiada diniakannya, tangannya akan simbol. Dari bawah simbol gaya. Ya, cebok. Dari bawah bahasa biasa ni cebok. Cebok. Tak diniatkan tangannya sebagai cebok. Dimasukkan dengan itu tak diniatkan tangan sebagai cebok. Bila selepas dia basuh muka, dia selesai basuh muka. Tak selesai tak? Selesai basuh muka. Ya. Tak niat itu ketika memasukkan niat dari bawah mula-mula dengan jaga diniatkan. Diniat itu dari bawah. Diniat itu dari bawah. Ditujuankan, dimaksudkan. Bukan kata niat kerana pejabat nawai itu tangan aku sebagai cebok, bukan. Yang ada lintasan tangan aku sebagai cebok. Dengan jaga diniatkan, tangannya akan simbol. Ketika memasukkan dia itu tangannya itu. Nescaya jadilah air itu mustakmal. Nescaya jadilah, nescaya tentu. Ya, tentulah jadi air itu mustakmal. Sebab apa air jadi mustakmal? Kerana terangkat hadap yang pada tangannya lepasnya itu letak itu. Sebelum tangan tambah ke tangan, pada bahagian tangannya itu. Ya. Pada bahagian tangannya yang dimasukkan ke dalam air sudah terangkat hadap. Okey. Sama ada dikosok dari bawah. Ditujuankan, dikosokkan, ditujuankan. Sama ada dikosokkannya, nya tangan, ditujuankan tangan itu. Pada memasukkannya, pada memasukkan tangan itu. Sama ada dikosokkan, membasuh dia. Kerana membasuh, dikosokkan dia kerana membasuh dia. Dan pada hadap atau tiada bahagian tangan ini dimasukkan itu sama dengan niat untuk kosak untuk basuh tangan wudu itu ataupun tidak. Atau tiada diniatkan sesuatu jua pun air jadi mustakmal. Basuh muka selesai, tangan dicelup dalam air yang sikit tanpa niat cebok. Kira
masuk tangan itu, air yang dicelup itu menjadi mustamal. Ya, kalau tak masuk muka tangan tak apa, sebab tak terangkat hadar. Dan dah terbasuh itu, proses ataupun upacara mengangkat hadas sudah berlaku. Kalau kita tak ada niat, tak apa. Niat masuk muka, tangan masuk, tidak diniatkan sebagai cebok. Okey. Dan jika, okey, begitu. Dan jika baris 14 daripada atas, ketiganya daripada masail. Okey, tengok muka surat 39. Baris yang ke-14 daripada atas. Ya. Dan ketiganya, ya, dan ketiganya. Okey, sebelum masuk ketiganya itu, kita sudah baca, kita sudah lalui 5 masalah, ya, 2 masalah asal, 3 masalah tambahan. Ya, atau belum masuk 3 itu kita sudah mempelajari 5 masalah. Mana ada 5 masalah itu? 2 masalah asal. Mana ada 2 masalah asal? 1, orang yang lambat membaca kerana lemah kejadian atau musuh 3 rukun yang panjang. 2, orang yang syak sebelum rukuk baca dah ke belum Fatihah. Untuk 3 rukun. Ya, masalah asal. Masalah tambahan, 1 orang yang was-was biasa. Dia mesti selesai Fatihah sebelum imamnya turun kepada sujud. Sebelum sampai imamnya turun kepada sujud. Yang kedua, was-was yang sudah jadi darah daging. Macam mana hukum dia? Dihubungkan dengan hukum orang lambat gerak dia. Apa hukum orang lambat gerak dia? Masbuk. Ya, ada. Okey. Kita dah tengok 5 dah. 5 masalah, 2 asas, 3 tambahan. Dan ketiganya, tengok. 3 masalah asas. Masuk ni 6. Dan ketiganya daripada masail yang tersebut itu, iaitu mereka yang lupa. Orang yang lupa ke di bawah. Perkataan lupa ke di bawah. Letak perkataan lupa itu maksudnya apa? Maksudnya yakin. Lupa itu maksudnya yakin. Ya. Dalam bab wafil masbuk ni, lupa mana dia yakin. Jangan pula lain pun lupa perkataan lupa tak yakin juga. Ya. Di sini mana dia yakin, iaitu mereka yang lupa ia daripada membaca Fatihah. Ya. Maksud dia
baca Fatihah. Kemudian habiskan Fatihah. Kalau tak habis, diberi masa sehingga 3 rukun yang panjang-panjang. Itu kisah. Jadi yang pertama, orang yang lambat membacakan lemah kejadian. Kalau ada siapa-siapa kawan-kawan kita misalnya, jadi baca cepat. Sehingga imam dah habis, dia tak boleh baca. Kalau lemah kejadian, asal fizikal kejadian. Musuh 3 rukun yang panjang. Yang kedua, syak. Dah baca Fatihah belum? Baca Fatihah. Jangan tengok pokok mata. Baca Fatihah. Yang ketiga, yakin. Memang tak baca lagi. Buat pun tak baca lagi. Imam rokok. Baca. Ya, itu masalah asas. Masalah tambahan yang dah baca. Satu, was-was biasa. Yang tu tak untuk 3 rukun. Yang tu boleh pegang 2 rukun ya. Yang kedua, was-was menjadi tidak darah dagingnya. Yang tu sama hukum dengan orang lambat gerak yang orang tua yang lambat. Hukumnya macam orang masbuk. Ya. Yang tiga, maka ini maka muka surat 10 baris 16 daripada atas dan lagi. tengok muka surat yang ke-10 16 baris di belakang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah dari kaum beranak berketurunan, dan bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka bahawa sesungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dahulu pada hari kiamat. Ya, bermegah-megah dari bawah, berbangga. Nabi berbangga. Bangga dengan umat yang ramai. Ya. Bermegah-megahan itu berbangga dengan kamu pada segala umat yang dahulu. Ya, Nabi berbangga dengan umat Islam pada segala umat yang dahulu. Ya, di depan umat yang dahulu pada hari kiamat. Pada kiamat Nabi, sabda Nabi, Nabi suruh kahwin, Nabi suruh beranak pinak, maka kahwin nikah itu merupakan suruhan Nabi. Jadi kalau kita pula lagi halang, tak boleh lah. Aku upaya yang mengingatnya. Kena bezakan di antara emosional dengan agama. Jangan diletakkan emosional di depan. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah, kahwin banyak dengan disuruh. Ya. Jadi tanda orang laki-laki itu tuan-tuan sayang pada suami dia, sayang pada isteri dia, dia kena kahwin banyak. Orang laki-laki kalau dia tak kahwin banyak, dia kurang sayang dengan isteri dia. Bukan tak sayang, kurang sayang
sentiasa bercepat tu orang mereka lagi. Sebab apa? Kalau kerja jenis buat benda sawah padi dulu, tuan-tuan, turun ke sawah bersama, balik ke sawah orang lelaki tidur, tidak bermain dam, orang perempuan masak. Jadi orang yang kahwin seorang memanglah dia kurang sayang pada isteri dia. Tanda sayang kahwin lebih ramai. Sebab apa? Isteri dapat pahala. Ya. Bagi baju, hari ini bagi baju baru, bulan depan keluar model lain, sudah buruk baju. Bagi kereta, hari ini model baru, 6 bulan habis dah. Bagi pahala, tak ingat. Jadi tanda. Orang buat kata apa? Tanda. Ya. Okey, kita balik. Maka okeylah, ini adalah maka apabila kita lihat hari besok, maka apabila marah, siapa-siapa yang ada apa-apa soalan atau sepadan kemampuan, ya, Saya cakap bab ijtihad ni kan. ya. Siapakah yang diboleh beristihad? Kejadian soalan, siapa yang boleh ijtihad, tuan-tuan? Siapa pun boleh tengok jenisnya. Misalnya ijtihad tentang kiblat yang tumat itu boleh. Nak sembahyang, orang yang kita nak tanya tak ada, mana Allah kiblat? Allah tak ada. Hari mundur. Macam tu ijtihad Allah kiblat. Ya, nak sembahyang asar. Tadi sembahyang tu jam mati, tuan-tuan. Elektrik tak ada. Jam dinding apa pakai tiap-tiap tak ada. Nak telefon ada wire, ada line masalah pula, tuan-tuan. Macam mana dia masalah? Ijtihad. Siapa boleh ijtihad? Siapa pun boleh ijtihad. Tengok apa benda yang nak ijtihadkan. Mana ijtihad tentang Al-Quran? Tak boleh tak? Orang pula. Ya? Ijtihad ni tengok kepada bentuk benda, tuan-tuan. Sentiasa berlaku. Ya? Kerana dia merupakan penggunaan pemikiran usaha mendapatkan sesuatu curang syarafah bagi ijtihad, tuan-tuan. Siapa? Satu boleh tengok kepada benda yang nak diijtihadkan. Kadang-kadang kita orang Melayu, tuan-tuan, pantang larang tu terlalu besar. Sebut ijtihad, terbuka mata. Oh, ijtihad boleh? Dia macam ni. Itu bahagian dia, tuan-tuan. Tengok bahagianlah. Ijtihad tu lah nama umum. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Ini bagi ijtihad. Tuan-tuan sembahyang. Contohnya, ijtihad mencari arah kiblat. Ijtihad menentukan masuk ataupun tidak waktu. Ya kan? Nanti soalan. Ijtihad, siapa pun boleh tengok benda apa. Satu orang misalnya di akhir zaman besok faham Quran, faham hadis, faham segala ilmu yang berkaitan dengan timbul masalah baru pada masa itu, tuan-tuan. Contohnya timbul masalah baru, contohnya tak ada disentuh di dalam kitab yang lalu, maka di pada masa itu memerlukan ijtihad. Macam mana, tuan-tuan? Benda yang nak berlaku ijtihad depan. Contohnya, tuan-tuan, membersihkan najis, tuan-tuan. Macam mana nak membersihkan najis? Di dalam tempat yang tak diizinkan untuk masuknya air dan tanah. Dalam makna yang komplit, tuan-tuan. Makna yang besar, yang komplit, yang tak digunakan masuk air besar. Ulama masuk ke ijtihad. Bagaimanakah nak diingatkan najis yang ada di dalam contoh itu untuk makmal yang disebutkan itu. Nak guna air tak boleh.
menggunakan udara. Sebab air Allah sebut daripada atas, wa anzalna minas samai ma'an, dan kami telah turunkan air daripada langit. Daripada langit. Kita tengok langit ni, dia udara, tuan. Okey, unsur air orang putih sebut H2O, tuan. Ada dalam udara. Mana boleh tak satu masa nanti dinyiapkan najis dengan menggunakan perantaraan angin atau ijtihad yang mungkin akan berlaku pada masa-masa tersebut itu. Okay. Kalau tidak, kita kata amal yang complicated itu berlaku saja benda yang di luar kesengajaan menyebabkan najis. Kemudian yang ini kena cucuk buat dalam amal. Islam agama yang luas. Kan dia berlaku. Ada apa kita? Ya. Okey, kompas itu statusnya zon, ya. Statusnya zon, kompas itu. Sudah semayang, tengok matahari timbul hilang awan di langit, nampak matahari, ayam tu yakin. Jadi kata sudah semayang, kita semayang di belakang sana, betul? Sudah semayang, hukum matahari jatuh sebelah sana, betul? Okey, semayang. Hilangkan syak zon langit. Kalau kita tak semayang lain sampai ke mati, ingat aku semayang betul lah. Nanti soalan. Ya. Apa maksud yang pertama tadi? Yang apa ni, satu masa nanti besok kan ada jihad nak bersihkan najis menggunakan udara. Memang ada Ustaz? Ada alat yang menghasilkan air. Saya dah rasa sendiri air. Dia udara je. Itu alat hasil air. Tempat yang boleh guna air, tempat tak boleh guna air. Maksudnya dia gunakan apa? Dia guna alat tu. Dia udara. Ya. Dapat air. Tahu. Maksud sebab so alat tu, air tu boleh tak gunakan? Boleh. Itu air juga lah, bukan air. Maksudnya boleh tak satu masa nanti kita nak basuh benda yang tak perlu, tak boleh kena air, ya? Benda tu kena najis, tapi pantang larang tak boleh kena air. Macam mana nak dischargekan najis itu? Di situ ulama kena ijtihad. Boleh tak guna angin? Boleh. Masuk ulang kan? Itu boleh. Sebab apa? Sebab dari udara ni pun kita boleh createkan air. Artinya udara adalah sebahagian daripada air. Allah telah sebut wa anzalna minas samai ma'an. Allah sebut air itu turun daripada langit. Nampak? Jadi sebutan Allah itu sudah membuka beberapa ruang di hadapan kita. Jadi besok ni kalau satu orang kita kata saintis mencipta alat untuk menyiapkan najis, ya, yang menggunakan udara, penggunaan untuk kita kata tempat-tempat yang memerlukan. Jadi ulama masa itu kena ijtihad. Jadi ulama pun kena faham juga. Ulama pun tak tahu apa benda nu air, ya air dalam kajian ilmu sainsnya H